kebiasaan yang kita buat mencari kelemahan orang, sebaik-baiknya yang paling tepat ialah mencari kelemahan diri sendiri. Nampak tak? Manusia yang habiskan masa untuk mencari kelemahan diri, mencari kelemahan manusia lain adalah manusia yang benar-benar rugi. Itu bukan sifat-sifat ahli syurga. Kita kata kita nak syurga Allah, kita kata kita nak bertemu dengan Rasulullah, kekasih Allah. Tapi apa kita buat? So Pak Ali nak kongsi kan? Kita tanam azam kan? Bila kita jalani kehidupan kita, kita tanam azam yang kita nak tinggalkan perkara-perkara buruk, yang kita nak tinggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan iman kita, merosakkan perjalanan hidup kita kan? Kita nak tinggalkan, kita sedar sakit kita apa, kita sedar kekurangan diri kita apa, kita sedar kelemahan diri kita apa. Satu, sebelum kita ataupun kebiasaan yang kita buat mencari kelemahan orang, sebaik-baiknya yang paling tepat ialah mencari kelemahan diri sendiri. Nampak tak? Manusia yang habiskan masa untuk mencari kelemahan diri, mencari kelemahan manusia lain adalah manusia yang benar-benar rugi. Itu bukan sifat-sifat ahli syurga. Kita kata kita nak syurga Allah, kita kata kita nak bertemu dengan Rasulullah, kekasih Allah. Tapi apa kita buat? Kita setiap hari mencari kekurangan orang, kelemahan orang, kesilapan orang. Itu yang kita cari. Adakah kehidupan kita itu yang Allah suruh kita buat? Adakah itu tugasan kita? Kan? Mencari kelemahan orang, kekurangan orang, kesilapan orang. Ya, bila kita cari kekurangan orang, pasti kita jumpa. Mana ada manusia yang tak kurang, mana manusia yang sempurna, mana ada manusia yang tak ada kelemahan. Bila kita cari, kita pasti jumpa. Tapi sudahkah kita mencari kelemahan diri kita? Sudahkah kita mencari kekurangan diri kita? Faham ke faham? Kan? Sebab itulah, dalam kehidupan, bila kita sedar siapa kita, kita akan takut. Kita takut azab Allah. Bila kita sedar kekurangan diri kita, kita benar-benar takut pada azab Allah. Kenapa manusia tak ada perasaan takut pada Allah? Dia masih lagi melakukan kemaksiatan. Sebab dia tak pernah berfikir tentang kekurangan diri dia. Dia tak pernah fikir tentang akhirat. Kan? Bila dia baca Al-Quran, dia tak pernah jenguk terjemahan ayat-ayat yang Allah kirim kepada dia. Ayat-ayat yang Allah suruh dibaca. Dia tak pernah jenguk, dia tak pernah intai. Kan? Dia tak pernah ambil tahu terjemahan ayat-ayat tu. Kalau dia baca dan dia faham terjemahan ayat-ayat tersebut, maka dia benar-benar gerun, dia benar-benar takut, dia benar-benar gentar. Nampak tak? Kalau kita faham ayat-ayat Allah, kita nak kata orang pun takut. Nak mengumpat orang pun takut. Faham tak? Apalagi nak santau, nak sihirkan orang. Nampak tak? Faham ke faham? Kan? Jangan bermain. Tapi kenapa ada orang masih buat maksiat? Sebab mereka tak faham apa yang mereka baca. Mereka sebenarnya tahu kemurkaan Allah, mereka tahu azab Allah, tapi tak dikirimkan setiap hari. Mana nak rasa takut? Kita duduk waktu siang, ada perasaan takut ke? Tak takut. Tetapi tempat yang sama, kalau berlaku perubahan masa, gelap, pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, perasaan kita akan berubah. Tadi pagi kita duduk tempat yang sama. Nampak tak? Tapi bila kita berubahan masa, perasaan takut tu ada. Nampak tak? Bila kita faham, maka perasaan tu akan datang. Bila kita sedar, perasaan takut pada azab Allah tu datang. Kita tahu, kita faham, kita sedar. Tapi masalahnya kita tak bawa. Kita tak bawa, tak ingat, tak remindkan diri kita. Satu, penting sangat untuk kita memiliki kawan-kawan yang sentiasa ingatkan kita tentang akhirat. Kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat yang sentiasa ingatkan kita tentang alam barzah. Ini kalau kawan cerita pasal mati, kau jangan cerita pasal mati. Alamak, kau spoil betul lah. Kan? Nak cerita-cerita pasal mati pula. Pening berlaku. Oi, janganlah. Nampak tak? Jadi orang tak nak cerita pasal mati, orang tak nak dengar cerita pasal mati. Dia ingat apa? Hidup lawannya hidup. Hidup lawannya mati. Nampak tak? Bila ada hidup pasti akan ada mati. Kan? Jadi bila kita dah hidup, maknanya yang tinggal satu lagi, itu mati. Kita semua tengah hidup. Kalau anda mati, anda tak ada dalam live saya ni. Faham ke faham? Anda semua hidup. Hidup lawannya mati. So apa yang tinggal daripada kita ialah kematian. Yang kita dah dapat ialah kehidupan. Engkau dah dapat kehidupan, maka engkau akan dapat satu lagi, itu kematian. Faham ke faham?